salam sejahtera semua. So untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan tugasan 7 bahagian kedua. Memang tidak dapat dinafikanlah hari Rabu minggu lepas sebenarnya cikgu dah bincang. Kita dah bincang berkaitan dengan tugasan 7 part kedua. Cuma disebabkan banyak berlaku penambahbaikan dalam penerangan hari Rabu minggu lepas. Jadi cikgu ambil keputusan untuk buat semula penerangan kali kedua untuk bahagian 7. Bermakna GM kita yang hari Rabu minggu lepas memang cikgu tak upload dalam YouTube lah sebab ada beberapa penambahbaikan yang berlaku. So insyaAllah lah untuk GM hari ni cikgu akan upload dalam YouTube untuk rujukan kamu semasa kamu membuat tugasan nanti. Okay, so kita tengok terus hari ini masih lagi tajuk, masih lagi tugasan 7 berkaitan dengan keperluan bahan, kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Okay, ini adalah soalan kerja projek. Okay, yang akan kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Okey, sebelum kita tengok apa yang akan kita bincangkan, kita tengok dahulu keratan ataupun sebahagian daripada soalan kerja projek kamu yang mana bahagian ini berada di nombor 5 dalam soalan kertas projek, iaitu berkaitan dengan utility perniagaan. Utility yang dimaksudkan di sini adalah belanja. Okay, apa yang perlu kamu faham, semua item-item yang ada di dalam apa yang direkod, apa yang dicatatkan dalam soalan kerja projek tersebut wajib ada dalam pengiraan kos operasi kamu untuk rancangan perniagaan. Wajib ada supaya bila kamu buat semua yang dia minta ini ada dalam rancangan perniagaan kamu, barulah kamu layak untuk mendapat full mark. Contoh katakan kalau dalam perniagaan, dalam rancangan perniagaan kamu daripada 5.1 sampailah 5.8 kamu tercicir salah satu. Contoh kamu tak masukkan uniform pekerja ataupun kamu tak masukkan item pembelian perabot dan alatan pejabat secara sewa beli. Contoh. Maknanya yang ini tak ada dalam rancangan perniagaan kamu. Maknanya secara automatik kamu tak layak untuk mendapat full mark. Itu yang perlu kamu faham. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama adalah anda telah mengenal pasti lokasi perniagaan dan perlu menyewa premis. So maknanya sini kamu mesti faham dalam kos operasi kamu, kamu mesti ada satu belanja sewa pejabat. Wajib ada. Wajib ada sewa pejabat. Okay, yang kedua, 5.2 uniform pekerja disediakan. So maknanya dalam kamu punya kos operasi nanti, kamu akan sediakan berapa bajet untuk pakaian pekerja. Seterusnya, bayaran lesen pihak berkuasa tempatan bergantung kepada kawasan perniagaan. Okey, yang ini adalah belanja wajib juga yang akan kamu ada, yang perlu kamu rekodkan dalam kos operasi kamu. Seterusnya, pembelian kenderaan secara sewa beli untuk tempoh 5 hingga 7 tahun. Okay guys, be careful bila cikgu tulis angka 5 hingga 7, jangan pula kamu pandai-pandai tulis 10 hingga 15 Apa yang cikgu catat di sini adalah berkait dengan soalan, kehendak soalan. Ini tidak. Ada sesetengah daripada kamu, cikgu tulis 2 hingga 5%. Kamu pergi tambah 5 hingga 10%. Memang sakit hati cikgu bila cikgu semak kamu punya kerja khusus. So be careful Okay, dekat sini dia kata kenderaan sewa beli itu, kenderaan dibeli secara sewa beli. Secara sewa beli. Sewa beli ni maknanya bila kamu beli kenderaan, kamu bayar secara angsuran.
Itulah yang maknanya sewa beli. Bukan kamu bayar stongkol cash. Kalau 10,000, kalau 90,000 kamu bayar terus 90,000. Itu namanya bayaran tunai, belian secara tunai. Kalau kamu bayar setiap bulan secara angsuran, istilah dia adalah sewa beli. Okey, yang mana bayaran itu berlangsung sama ada 5 hingga 7 tahun. Ini pilihan kamulah. Tapi untuk memudahkan kerja cikgu, menyemak tugasan kamu, cikgu tetapkan. Cikgu tetapkan. So dengar pasang telinga luas-luas. Bila cikgu kata tetapkan, maknanya setiap orang sama. Cikgu tetapkan untuk kenderaan sewa beli, cikgu tetapkan dia selama 7 tahun. Sewa beli kenderaan adalah selama 7 tahun. Okey, bagi perniagaan berkaitan berkaitannya apa? Perniagaan kamu lah. Bagi perniagaan kamu, kalau penghantaran lah. Kalau refleksologi lah. Kalau pembersihan lah. Macam tu lah. Dengan kadar faedah 3% setahun dan 10% bayaran pendahuluan. Ingat, yang ini adalah kehendak soalan, bukan kehendak cikgu. Okey, seterusnya 5.5, pembelian perabot dan alatan pejabat secara sewa beli. Sama juga. Sini, perabot dan alatan pejabat. Yang ni nanti kita akan tengok satu persatu. Perabot tu apa yang dikelaskan sebagai perabot. Alatan pejabat tu apa yang dikatakan sebagai alatan pejabat. Supaya kamu lebih clear. Secara sewa beli, maknanya kamu bukan bayar cash juga. Kamu bayar secara angsuran. Bayangkanlah contoh macam kamu tak ada duit lah, macam beli dekat Tok Snemak macam tu lah, umpama lah. Itulah. Sewa beli, bayar secara angsuran. Yang mana tempoh bayaran itu sama ada 2 hingga 3 tahun. So untuk pembelian perabot dan alatan pejabat, cikgu dah tetapkan. So bila cikgu tetapkan maknanya setiap orang sama, tak payah kamu nak tukar-tukar. Cikgu dah tetapkan tempoh dia adalah selama 2 tahun. Dan dikenakan kadar faedah tertentu. Okay, yang ini pun sama. Kadar faedah pun cikgu dah tetapkan siap-siap. Tak payah kamu nak memilih lagi. Okey, seterusnya. 5.6. Setiap aset bukan semasa perlu disusut nilaikan atas harga kos pada kadar 5% setahun. Apakah yang dimaksudkan dengan aset bukan semasa? Aset bukan semasa adalah benda ni lah. Kenderaan dengan perabot dan alatan pejabat. Yang ini dikenali sebagai aset bukan semasa. Aset ni apa dia? Harta. Cikgu dah bagi tahu. Harta perniagaan kamu. Bukan semasa ni, bila contoh katakan bila kamu nak tunai, bukan terus kamu dapat tunai. Katakan kamu ada kenderaan. Ya, aku nak jual lah kereta. Bila kamu cakap je nak jual, terus dapat duit. Itulah umpama macam itulah. So, ambil masa untuk dapatkan duit dengan cara penjualan kenderaan. Itu maksudnya aset bukan semasa. Aset susah cair. Itulah lebih kurang. Yang ini sebenarnya istilah dalam perakaunan. Kalau pelajar perakaunan, yang ini adalah basic untuk mereka. Tapi kalau pelajar perniagaan tu, dia macam kalau kamu tak ada basic account, memang kamu sedikit merangkak-rangkak lah. Dengan kata lain, apa yang dia nak kat sini adalah sebenarnya pengiraan untuk pelajar perakaunan. Okey, premis perniagaan perlu diubah suai. Premis ni maknanya kamu menyewa, memang kamu sewa pejabat. Tapi pejabat itu kamu perlu buat ubah suai. Kamu perlu buat partition, yang kamu buat tugasan 6 yang ada ruang pejabat. Maknanya kamu perlu buat partition, sini ruang solat, sini ruang rehat, sini dan sebagainya. Macam tu lah lebih kurang Okey, so premis perniagaan perlu diubah suai. So maknanya bila diubah suai, bila perlu direnovate, bila perlu dibaiki, perlukan kepada kos. Kos itulah yang perlu kamu masukkan di dalam utility perniagaan kamu. Okey, seterusnya 5.8. Guys, kalau suara cikgu putus-putus macam itik tetelan tulang ikan, kamu bagi tahu Okey, seterusnya. Utility dan kos-kos lain mengikut kesesuaian perniagaan. Okay. Sekurang-kurangnya
5.1 sampai 5.8 ini memang wajib ada dalam rancangan perniagaan kamu. Dan untuk 5.9 ini hanyalah untuk pelajar yang memilih perniagaan secara perkongsian. Kalau kamu memilih perniagaan milikan tunggal, maknanya kamu 5.1 sampai 5.8. Tapi kalau kamu memilih perniagaan perkongsian, maknanya kamu mesti ada semua 5.1 sampai 5.9, iaitu surat ikatan perjanjian perlu disediakan dengan lengkap dan jelas serta perlu dilampirkan bersama latar belakang perniagaan. Yang ini, setakat ini pelajar-pelajar cikgu tak ada yang buat perkongsian, so cikgu tak nak sentuh lah dengan lebih panjang lebar, cukup cikgu baca saja. Okay guys, sampai sini ada masalah? Oh sorry, ada masalah guys? Tak ada. Tak ada, okay? Suara cikgu masih clear? Okay. Okay, good. Okay, so kita terus continue dengan bab 7. Bukan bab 7, tugasan 7 bahagian kedua. Okay, kita tengok. Okay, ini sepintas selalu cikgu sentuh. Dah 2 kali dah kita jumpa, cikgu dah sentuh benda yang sama. Cuma alang-alang ada depan mata, cikgu sentuh lagi sekali. Okay, 4.7. Kamu jangan risau berkaitan dengan senarai isi kandungan, cikgu akan bagi nanti kemudian. Sepatutnya memanglah cikgu bagi senarai isi kandungan dulu, tapi atas beberapa kekangan, so cikgu proceed dengan tugasan-tugasan kamu dahulu, senarai kandungan tu letak belakang. Tapi tak ada masalah yang itu semua sebab tugasan-tugasan yang cikgu bagi tu sebenarnya dah ikut urutan isi kandungan. Cuma nombor-nombor dekat depan ni mungkin ada sedikit perubahan. Itu jangan risau, cikgu akan bagi tahu kemudian. Okay, so kita tengok keperluan bahan, kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Okay, 4.7.1 berkait dengan keperluan dan kos bahan untuk sebulan. Okay, yang ini dah pun cikgu bagi tahu dekat kamu apa yang dimaksudkan dengan kos sebulan. Cikgu nak kalau urutan tu sekurang-kurangnya minimum bahan yang kamu perlu letak dekat sini sekurang-kurangnya 6. Tak dapat 6, dah habis cari, dah habis korek sampai lubang cacing, 5 je cikgu dapat. PM cikgu. Okay, untuk pembersihan, cuba cari dan dapatkan sekurang-kurangnya 6. Sama, tak dapat 6, PM cikgu. Jangan PM cacing dalam tanah pula Okay, seterusnya penghantaran. Okay, penghantaran ni paling minimum cikgu bagi dia 5 sebab dia punya perniagaan dia ni pelik macam sikit lah, kesian bagi banyak-banyak. Okay tapi sebenarnya guys, seperti yang cikgu bagi tahu kamu, bila cikgu nak bagi setiap tugasan ni pada kamu, cikgu sendiri pun study bila cikgu study, bukan study belik buku je cikgu study, cikgu google, cikgu cari dalam YouTube tugasan daripada penerangan guru-guru lain yang lebih berpengalaman dan sebagainya. So daripada penerangan itu cikgu blender semua and then cikgu hasilkan dia dalam bentuk tugasan untuk memudahkan kerja kamu. Kerja cikgu juga untuk menyemak. Okay, sebenarnya ada sesetengah sekolah dan cikgu sendiri pun memang ada sistem tersebut. Cuma cikgu, pada pandangan cikgu, sistem kewangan yang kebanyakan ada sesetengah guru yang memang suka guna, bila cikgu tengok, cikgu rasa dia tak sesuai dengan level kamu. Kok cikgu bagi ke laut jadi. Lebih baik cikgu ajar kamu secara manual, step by step.
Kalau cikgu bagi sistem kewangan yang memang sudah disetkan, kamu hanya perlu letak letak bahan, contoh letak kuantiti, letak harga macam tu, dia terus generate sehingga kepada penyata kewangan, sehingga kepada performa penyata kewangan. Maknanya yang ke depan-depan, tugasan-tugasan depan semua kamu tak buat. Tapi kalau cikgu bagi sistem itu pada kamu, kot 3 bulan pun belum tentu kamu dapat. Tapi kalau tapi ada sesetengah guru dia memang suka guna yang tu sebab memudahkan kerja. Tapi pada cikgu lebih suka mengajar kamu secara manual. Okay guys, so contoh katakan kalau kamu tengok dalam YouTube ada guru yang mengajar cara penggunaan sistem kewangan yang dinamakan sebagai sistem kewangan Cikgu Maha tu, kalau guru kamu kalau untuk pelajar, untuk kamu, cikgu tak syorkan pakai. Kamu gunalah secara manual apa yang cikgu ajar. Sebab cikgu tak ajar kamu pakai itu. Tapi item-item yang ada dalam sistem kewangan Cikgu Maha tu, cikgu blenderkan masuk sekali dalam tugasan ini. Cuma kaedah dia cikgu buat secara manual, bukan secara automatik dalam bentuk sistem kewangan Excel yang telah disettingkan. Itu saja beza dia. Okay guys, so kita terus kepada bahagian kedua. Inilah yang cikgu katakan sebagai bahagian kedua, iaitu 4.7.2 kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Okay, kos-kos ini semua dia ada kaitan langsung dengan tugasan 4. Kamu berada di tugasan 7, boleh dia pergi lompat cari tugasan 4. Itu sebab cikgu suruh kamu siapkan tugasan demi tugasan. Jangan lompat macam katak puru. Lompat macam katak puru, ke laut lah kamu jadi. Okey. So, untuk yang penerangan cikgu dan contoh yang cikgu bagi ni, cikgu campur semua bukan, walaupun perniagaan cikgu asalnya NZS Cleaning Service, tapi untuk memberi pemahaman secara langsung kepada pelajar, cikgu campur semua bukan hanya untuk perniagaan pembersihan sahaja. Kadang-kadang item yang ada dalam ni juga sesuai untuk perniagaan urutan resepsiologi, ataupun item yang ada dalam ni juga sesuai untuk perniagaan penghantaran. So maknanya kamu akan pilih item-item yang terlibat dengan perniagaan kamu untuk kamu rekodkan dalam kamu punya senarai. Maknanya bukan semua senarai yang cikgu bagi ni hentam je kamu main copy paste, pejam mata kamu tulis kos. No. Tapi ada pelajar yang macam tu dia buat penghantaran. Sekali tu keluar dia punya ayat pembersihan. Nampak sangat kamu tak baca, kamu main copy paste saja cikgu punya ayat. Be careful jangan buat kesilapan yang sama berkali-kali. Apatah lagi kamu menghantar pembetulan atas kesilapan yang sama. Ingat lagi sekali, bukan cikgu yang rugi tapi kamu yang rugi. Rugi masa. Okay guys, so kita tengok terus. Untuk yang ini, nanti cikgu akan bagi soft copy macam biasalah. Sebelum send dekat cikgu, pastikan semua tulisan berwarna hitam. Dan pastikan item-item yang ada di sini kamu sudah pilih mengikut kesesuaian perniagaan kamu. Jangan kamu buat urutan resepsiologi tapi dalam kos peralatan tiba-tiba keluar mesin pemotong kayu. Kamu nak potong kaki orang kah? So be careful guys. Okay, so kita tengok di sini adalah butiran, sorry. Butiran. Okey, butiran sini sebenarnya ini adalah nak kata diplukit 100% tak adalah juga, tapi ada sikit-sikit lah diplukit daripada sistem kewangan Cikgu Maha sebenarnya. Cuma cikgu ajar kamu secara manual. Itu saja bezanya. Okey, butiran ini cikgu bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama bahagian aset. Aset sini
kebanyakannya aset bukan semasa lah. Ada juga aset semasa, nanti kamu akan jumpa. Hari ni cikgu tak nak sebut sentuh pasal aset semasa. Aset. Yang kedua, perbelanjaan secara bulanan. Yang ketiga, lain-lain perbelanjaan. Dan yang keempat, belanja keuangan. Okey, ada beberapa bahagian yang cikgu bahagikan mengikut partition masing-masing. So kita tengok step by step. Okey, untuk aset, kelengkapan pejabat. Okey, kelengkapan pejabat. Okey, kelengkapan pejabat ataupun alatan pejabat dia sama. Okey, kita pakai perkataan alatan pejabat. Ini semua istilah prinsip perakaunan sebenarnya. Kalau pelajar yang ambil akaun, benda ni basic bagi mereka. Tapi untuk perniagaan tu, dia itu sikit lah. Okey, so yang pertama adalah alatan pejabat. Okay, alatan pejabat ni, kenapa kamu perlu letak dia dalam perbelanjaan bulanan? Okey, so alatan pejabat cikgu tulis dekat sini, dia merangkumi rak, meja, pejabat, kerusi. Okey, kenapa kamu perlu letak dalam perbelanjaan bulanan? Sebab tadi, kalau kamu ingat, yang ini yang cikgu tunjukkan, pembelian perabot dan alatan secara sewa beli. Okay, so sewa beli maknanya secara ansuran. Bila ansuran, kamu perlu membayar dia secara bulanan. Sebab itulah perbelanjaan dia cikgu letak di bawah perbelanjaan bulanan. Okay, sama dengan perabot. Okay, tukar pula. Okey, itu betul. Alatan pejabat dia merangkumi laptop, komputer, printer. Printer tu BI sebenarnya. So kalau printer dalam bahasa Melayu dia panggil mesin pencetak. Okey. So kalau kamu nak guna perkataan printer, tolong italic Ingat apa-apa penggunaan bahasa selain bahasa Melayu iaitu bahasa asing, kamu mesti italickan dia. Italic maknanya kamu bagi huruf itu dalam keadaan condong. Kalau kamu nak guna perkataan selain daripada bahasa Melayu, italickan dia. Okey. Alatan pejabat, perabot. Sama juga dengan perabot, perbelanjaan bulanan. Sebab apa? Soal pula. Ya guys. Okey, sama juga sini pembelian perabot dan alatan pejabat secara sewa beli. Okey, so maknanya secara ansuran. Okey, kenderaan, deposit. Okey, tadi dia bagi tahu apa? Sebab dia bagi tahu pembelian kenderaan secara sewa beli, secara ansuran dan ada 10% bayaran pendahuluan. Okey, bayaran pendahuluan itu adalah dikenali sebagai deposit. Deposit ini adalah bayaran pendahuluan sebanyak 10% daripada harga kos. Okay, dan kenderaan itu adalah bayaran yang kamu bayar secara bulanan ataupun ansuran. Berada di bawah perbelanjaan bulanan lah. Okey. Dan kenderaan dekat sini, dia cikgu kelaskan supaya cikgu standardkan semua. Kamu beli van. Tak kisah perniagaan apa pun kamu beli van. Untuk kalau urutan refleksologi dengan pembersihan tu, kamu beli van untuk kamu hantar pekerja ke tempat pelanggan. Kalau untuk penghantaran tu, beli van untuk penghantaran lah. Okey, dan motosikal. Okey, dan motosikal ni kalau untuk sesiapa yang yang guna ataupun pilih perniagaan penghantaran. So kalau kamu nak sediakan motosikal untuk
pekerja kamu, so maknanya kamu akan beli motosikal lah. Motosikal ni juga sebenarnya dia di bawah klasifikasi kenderaan. Cuma cikgu asingkanlah dekat sini supaya kamu memudahkan kamu untuk faham. Okey, so motosikal pun sama. Motosikal, kalau kamu beli motosikal, dia mesti ada satu lagi deposit juga. Ikut macam rent. Deposit. So, kalau kamu beli motosikal, mesti ada deposit juga. Lepas itu, motosikal secara bulanan. Kalau kamu beli motosikal, kalau kamu tak beli motosikal, tak payah kata-kata nak buat. Okey, seterusnya bekas sauna. Kalau pemakaran tidak guna bekas sauna Okey, yang ini cikgu bagi contoh. So, kamu boleh guna item ataupun kamu boleh guna figure kamu masing-masing. Maknanya yang berwarna merah ni kamu tukar ikut kesesuaian harga pasaran. Yang warna hitam tu, yang itu kamu jangan tukar. Ikut nilai yang cikgu bagi. Okey, cikgu rasa untuk aset selesai. Cikgu macam mana nak cari ni? X, takkan kami nak tulis X, sorry lupa cikgu bagi tahu. Okey, untuk pengiraan aset-aset ni semua, cikgu dah sediakan pengiraan dia dekat bawah ni. Kamu boleh rujuk sini nanti. Sini dia. Kenderaan, motosikal, semuanya sudah ada. Sebab kita kekangan masa, cikgu tak boleh nak bincang semua. Kamu baca sendiri. Cuma cikgu boleh bagi tahu yang ini sikitlah sepintas saja. Bila manual tu, dia punya jalan kerja panjang. Tapi kalau kamu perhatikan betul-betul, kamu akan faham. Kalau cikgu bagi jalan pengiraan standard budak account, dia satu baris saja kira. Tapi kamu mesti faham dia punya maksud. Dia per 12, 8 per 12 dan sebagainya. Kalau kamu tak faham maksud tu, kelaut juga kamu. Sebab itu cikgu pecah-pecahkan mengikut dia punya, kamu punya partition supaya senang untuk kamu faham step by step. Okay, kita tengok satu cikgu bagi contoh kenderaan sini. Okay, kita nak tengok kenderaan. Kenderaan dekat sini berkait dengan van ni kenderaan. Kita nak tengok kenderaan. Okay. Laju sikit lah. Okay, kita tengok sini. Okay, ayat ini tak payah gatal-gatal nak tukar. Pakai saja ayat cikgu. Yang perlu kamu tukar adalah nama perniagaan kamu. Tengok bila warna merah ni adalah benda yang perlu kamu tukar lain daripada orang lain. Okey, so sini kenderaan berupa sebuah van untuk kegunaan perniagaan. Pembelian kenderaan dilakukan secara sewa beli untuk tempoh 7 tahun dengan kadar faedah sebanyak 3% setahun dan bayaran pendahuluan adalah sebanyak 10% atas kos. Kamu dah bagi penerangan dah supaya orang faham. So butiran dia adalah kenderaan, tempoh pinjaman sebanyak 7 tahun, kadar bayaran setiap tahun adalah 3%. Okay, so cara kamu nak buat pengiraan, mula-mula sekali kamu kamu perlu cari berapa bayaran pendahuluan yang perlu kamu bayar. Dia kata 10% daripada harga kos. Kalau harga kos kamu, contoh katakan van kamu bernilai 100,000, so RM 100,000 darab 10%, maknanya down payment ataupun pendahuluan yang perlu kamu bayar adalah sebanyak RM 10,000. Kamu nampak cikgu tik ni, tanda tik tu maknanya nilai inilah yang akan kamu ambil kopi, masukkan dalam kamu punya senarai kos perbelanjaan. Kenderaan deposit 10%. So sinilah kamu letak. Okay, seterusnya cikgu laju sikit Okay. Bila kamu dah bayar down payment, bermakna hutang kamu bukan lagi 100,000. Hutang kamu untuk kamu beli kenderaan van ni bukan lagi 100,000. Berapa baki pinjaman kenderaan kamu? So kamu mesti tolaklah 100,000, tolak 10,000, tinggal lagi 90,000. Maknanya yang kamu akan pinjam, yang kamu akan buat sewa beli adalah nilai kos dia 90,000. Okay. Faham-fahamlah bila kamu pinjam dengan bank, bank akan sediakan faedah. Faedah tu bunga lah, kamu perlu bayar bunga. Jadi bila
Okey, sini cikgu asingkan Sebab apa? Sebab nanti bila dalam performa kewangan, item-item ni kamu kena pecahkan. So cikgu pecahkan siap-siap bagi kamu. Okey. So maknanya kamu buat pinjaman sebanyak 7 tahun. Kalau budak akaun dia tak pecahkan, dia sekaligus dia satu baris saja. Tapi cikgu tak nak ajar yang tu untuk kamu. Okey, so maknanya daripada 90,000 kamu pinjam untuk 7 tahun, 7 tahun bersamaan 84 bulan. Maknanya setiap bulan kamu akan buat bayaran sebanyak RM1,071.40. Ambil nilai itu. Bundakan dia kepada nilai yang nombor bulan. Kenderaan maknanya perbelanjaan secara bulanan kamu akan letak di sini. RM tak perlu Sebab RM dekat sini nanti cikgu akan letak dia. RM sini dah mewakili untuk semua. Laju sikit Okey, seterusnya. Ini adalah pinjaman pokok. Okey. Bulanan kamu perlu bayar sebanyak 1071.40. Okey, manakala jumlah faedah tempoh pinjaman. Yang ni cikgu bagi tahu. Bila kamu pinjam dengan bank, mestilah bank akan kenakan faedah. Faedah berapa jumlah yang kamu pinjam? Ini jumlah yang kamu pinjam. Okey, jumlah yang kamu pinjam 90,000. 1 tahun berapa persen? 3%. Kamu pinjam berapa tahun? 7 tahun. So 90,000 darab 3% darab 7 tahun. Maknanya faedah ataupun bunga yang perlu kamu bayar kepada bank adalah sebanyak 18,900. Selama mana kamu perlu bayar? Selama 7 tahun. So maknanya kalau kamu pinjam dengan bank 90,000 campur dengan 18,900, itulah hutang kamu dengan bank. Okey, so maknanya bila kamu dah tahu bayaran ataupun jumlah faedah selama 7 tahun adalah 18,900, kamu perlu cari bayaran bulanan faedah pinjaman. Okey, kamu dah tahu 7 tahun bersamaan 84 bulan, bahagi 84 bulan bermakna sebulan kamu perlu bayar RM225 sahaja. So kopi nilai yang cikgu tik itu kamu cari mana tempat dia punya. Okey, sini. Bayaran. Okey, sorry. Bayaran. Mana ni? Sorry. Faedah sewa beli kenderaan. Sini. Guys. Suara cikgu masih jelas ke guys? Guys. Atau cikgu show sendiri? Masih Okay. cikgu. Boleh cikgu tahu lepas ni mata pelajaran apa guys? Tak ada kelas lagi. BI. Boleh cikgu lanjutkan lebih sikit lagi? Guys, nak berhenti sampai jam 12 je ke? Terus hilang suara. Okay, Pukul cikgu 12 ada lanjutkan kelas habis. BI je. Apa dia? Pukul 12 ada kelas English. Itu yang cikgu tanya, ada kelas ke tak ada? Pukul 12 ada kelas apa? BI? English. BI. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, sorry. Bayaran sewa beli kenderaan secara bulanan. Kamu letak dekat sini. Kamu tak perlu letak dekat bawah sini. Padam je. Ini dia senarai macam rumusan dia sebenarnya. Tapi rumusan ni kamu akan pakai untuk performa kewangan. Okay, cikgu ambil masa sikit lagi, ada 3 minit. Okey, laju sikit. So maknanya yang faedah situ, maknanya kamu tengok dia punya nama dia Okey, tak faham nanti PM cikgu. Okey, yang ini adalah susut nilai. Susut nilai adalah 5% atas kos. Okey, kos kenderaan kamu 100,000 darab 5% maknanya 5,000. Yang ini kamu kira macam ni saja. Tak payah nak tanya, cikgu apa penggunaan susut nilai dan sebagainya. Kira macam ni saja. Kegunaan dia nanti cikgu akan bagi tahu pada tugasan yang akan datang lah. Dia ada tugasan ke depan. Cuma cikgu bagi tahu kamu, cikgu suruh kamu kira siap-siap. Okey, seterusnya. So ini adalah contoh kenderaan.
Katakan kalau perniagaan kamu ada beli motosikal, samalah jalan pengiraan dia sama dengan jalan pengiraan pen. Kamu buat macam ni lah, copy balik. Kalau perniagaan kamu tak ada beli motosikal, so maknanya tak perlulah kamu padamlah. Terus kepada alatan pejabat. Kalau ada, kira. Yang penghantaran itulah yang ada tu yang cikgu cakap. Siapa yang pilih penghantaran, kerja dia banyak sikit. Tapi tak apalah, advance. Okey, seterusnya alatan pejabat. Okey, untuk alatan pejabat ni, sini cikgu kena tunjuk sikit. Alatan pejabat merangkumi laptop, komputer dan mesin pencetak ataupun printer untuk kegunaan perniagaan. Okey, ini pun sama. Ayat jangan delete pakai saja ayat cikgu. Okey, alatan pejabat, kamu pinjam 2 tahun, 2% setiap tahun. Harga kos, cikgu nak ambilkan mana harga kos? Okey, be careful guys. Harga kos untuk laptop, komputer dan mesin pencetak, kamu rujuk tugasan 4. Ini tugasan 4 kamu. Dalam tugasan 4 kamu, kamu ada tulis laptop dan printer. So laptop dan printer ni maknanya kamu, katakan kamu beli dekat kedai yang sama lah. Jenama berbeza pun tak apa, asalkan kedainya sama. So maknanya kamu tambah sini, kalau cikgu punya 7,500 tambah 500 jadi 8,000. So nilai yang cikgu dapat harga kos sini adalah 8,000. Sebab apa? Sebab laptop campur dengan printer. So pengiraan dia macam ni lah, nanti kamu tengok cara pengiraan dia. Tak faham nanti PM cikgu. Sama juga untuk alatan pejabat, dia adalah aset bukan semasa, so dia mesti ada susut nilai atas kos sebanyak 5% setahun. So kamu buatlah 8,000 darab 5% sama dengan 400. Okey, seterusnya perabot. Okey, perabot ni merangkumi meja, pejabat, kerusi dan rak. Sama juga untuk perabot, kamu nak tengok harga kos dia dekat mana, kamu rujuk tugasan 4. Okey, di tugasan 4 kamu ada tulis meja, kerusi, rak ataupun apa-apa. Kalau kamu ada tulis sofa, sofa pun sama dia adalah perabot. So kamu campur semua item yang ada kaitan dengan perabot, jumlahkan semua. Kalau cikgu punya 300 campur 300, 600 tambah 90, 690. So cikgu punya harga kos untuk perabot adalah 690. So pengiraan dia sama dengan alatan pejabat. Ini pinjaman perabot. Okay, so samalah macam ni. Kalau ada sen macam ni, kamu bundarkan dia kepada nombor bulan. Okay, seterusnya, last jam 12 sudah. Okay, yang seterusnya adalah, so guys, be careful hati-hati. Ingat tengok ni, nilai yang cikgu tik inilah nilai yang akan kamu ambil untuk kamu letak dalam kamu punya rumusan dekat atas. Bayaran bulanan alatan pejabat. Inilah bayaran bulanan, maknanya bayaran sewa beli alatan pejabat secara bulanan. Okey, situ kamu letak. Lepas tu dia ada faedah dia tadi. Peninglah cikgu. Sebab tu kamu perlu dapatkan sekopi ni, hadam betul-betul. Cikgu buat ini, cikgu study bagi kamu ni cikgu study, bukan cikgu buat hantam je. Okey, dah 1 minit sudah. Ustazah kamu. Okey, Ustazah tu cikgu BI. Okey, faedah sewa beli alatan pejabat. Ini faedah dia. 13 ringgit 30 sen. So, sekali lagi cikgu ulang, yang ada tik ni, yang itu yang akan kamu letak dalam senarai dekat atas. Okay guys, seterusnya last Okay, yang ini. Berikut merupakan kos pinjaman yang dibuat daripada, yang ini adalah kamu nyatakan kalau kamu pinjam dari MARA. Nyatakanlah daripada dana usahawan MARA. Dan sebagainya lah kalau kamu pinjam daripada SME Bank, nyatakan. Nyatakan bank ataupun badan pinjaman. Maknanya pinjaman luaran, sumber luaran yang kamu dah nyatakan dalam ringkasan eksekutif kamu tersebut. Mesti tally dengan ringkasan eksekutif. Sebab itu cikgu bagi penekanan supaya ringkasan eksekutif kamu betul. Tapi kebanyakan guru dia akan buat last sekali ringkasan eksekutif. Cikgu nak buat yang awal sekali sebab dia boleh jadi rujukan utama untuk kamu sebenarnya.
Okey, pinjaman sumber luaran. Sebanyak, tengok balik dalam ringkasan eksekutif kamu yang dah lulus tu. Kalau kamu tulis 150,000 ataupun 45,000 kamu pinjam daripada Mara contoh. Itulah nilai yang letak dekat sini. Jangan kamu hentam nilai lain pula Okey, dengan kadar faedah. Okey, kadar faedah ni kamu boleh tukar cikgu letak antara kalau Mara tu dia punya kadar faedah dia rendah sikit. Kalau kamu pinjam dengan bank, kadar faedah dia tinggi sikit. Sebanyak 4 hingga 6. Jangan kamu tulis 4 hingga 6 Kamu mesti tukar sama ada 4% ataupun 5% ataupun 6%. Cikgu bagi rate saja. Pilih salah satu nombor saja. So cikgu harap ni tak ada lagi yang salah faham Okey, tempoh pinjaman kamu semua cikgu nak kamu letak 10 tahun. Ini nama perniagaan kamu, jangan lupa. Okey guys. So cikgu rasa tak ada masalah. Kalau cikgu punya contoh cikgu buat pinjaman daripada CIMB Bank, kadar faedah dia 6% dan tempoh pinjaman dia selama 10 tahun. Itu maksud dia. Ini macam standard budak account yang menulis macam ni Okay, contoh katakan cikgu buat pinjaman dengan CIMB adalah sebanyak 55,000. Okay, so 55,000 ini dipanggil sebagai pokok pinjaman. Pokok pinjaman. 55,000 ini pokok pinjaman. 10 tahun bersamaan dengan 120 bulan. So kalau setiap bulan monthly cikgu perlu bayar RM458.30. So tulis sini, copy balik and then letak dekat atas ni. Sini ada bayaran pokok pinjaman CIMB Bank secara bulanan adalah RM458.30. Okay, okay, seterusnya jumlah faedah tempoh pinjaman. Biasalah bila pinjam dengan bank, mestilah dia sediakan bunga. Mana bunga dia? Inilah yang 6% ni. 6% ni adalah faedah. Okay, cikgu pinjam pokok dia 55,000 je. Tapi faedah dia setahun 6%. Cikgu pinjam untuk 10 tahun. Maknanya jumlah faedah yang perlu cikgu bayar adalah 33,000. Ini adalah jumlah faedah yang perlu dibayar dalam tempoh 10 tahun. So kalau kita nak kira untuk secara bulanan, maknanya bahagi 120 bulan. So maknanya kita akan dapat nilai 275. So kamu copy 275, kamu masukkan dekat sini. Item-item ni semua berguna pakai untuk aliran tunai nanti Okay, faedah atas pinjaman 6% setahun selama 10 tahun. Okay, ini secara bulanan. Okay, sini. Bayaran pinjaman nama orang, maknanya kalau katakan dalam sumber dalaman kamu di ringkasan eksekutif, kamu pilih pinjam dengan family ataupun rakan, maknanya kamu ada buat pinjaman. So maknanya kamu kena bayarlah dia secara monthly. Tulis siapa yang kamu pinjam. Tapi kalau kamu guna simpanan peribadi, maknanya yang ini tak adalah, kamu padam saja. Laju sikit, dah 5 orang sudah. Okay, sikit lagi. So sini pun samalah, kalau kamu ada pinjam dengan family ataupun kawan, maknanya buatlah pengiraan dia. Macam ni lah pengiraan dia. Tapi kalau kamu tak ada buat pinjaman sumber dalaman tu, kamu pakai duit sendiri, tak pinjam dengan orang, maknanya yang ni tak adalah padam. Okay, selesai sampai situ and then for the last. Okay, untuk the last kali, kamu tengok sepintas lalu. Tadi dalam soalan dia ada bagi tahu ubah suai premis. So sini cikgu dah letak siap-siap, maknanya ini ada ubah suai premis. Yang ini warna hitam. So apa yang warna hitam tu kamu jangan tukar pakai saja ayat cikgu. Ubah suai premis, okay, di antara 10,000 hingga 20,000. So kamu letak satu nilai Okay, stiker kenderaan. Kamu letaklah stiker bila kamu buat macam GNT ke, Pusaju ke, ABX ke, mereka ada stiker dia. Bila kenderaan tu jalan atas jalan raya dan sebagainya, orang boleh nampak, oh GNT, oh Pusaju. Itulah pengenalan perniagaan kamu. So kamu pun adalah stiker kenderaan untuk sama ada urutan seksologi ke, untuk pembersihan ke ataupun penghantaran. Okay, kos dia letaklah dalam antara 1,000.
Papan tanda perniagaan. Nah, ini dekat pejabat kamu. Letaklah 500. Yang ini tak apalah. Pakai sahaja nilai yang cikgu bagi. Insurans perniagaan. Letak sahaja 200. Pakai sahaja nilai yang cikgu bagi. Okey, seterusnya. Ini dah last. Pakaian pekerja. Rujuk jadual kos-kos lain. Ini adalah rujuk tugasan 4. Okey, ini pakaian pekerja kamu. 450, so mesti tally dengan tugasan dia 450. Bayaran SSM, yang ini pakai saja nilai yang cikgu bagi. Yang ini kamu boleh ubah suai ikut keadaan dan situasi perniagaan masing-masing lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ini cikgu dah bincang sebenarnya minggu lepas berkaitan dengan gaji dan upah. Okey, kalau yang gaji dan upah ni, gaji dan upah yang ini, untuk gaji dan upah kamu rujuk tugasan 4 juga di bahagian jadual gaji. Okey, jadual gaji yang kamu akan bayar adalah yang ini. Ni gaji bersih jumlah keseluruhan 8236. Okey, 8236. Okey, KWSP dan Pekeso. Kamu ambil yang ni. Ini KWSP dengan Pekeso. Ambil yang potongan pekerja aja dulu. Ada setengah guru tu dia dah letak potongan majikan, potongan pekerja. Cuma yang sini kamu letak saja potongan pekerja. Nanti cikgu akan tambah nanti dekat bawah ni potongan majikan juga sekali dekat bawah ni. Tak ada masalah. Bekalan pejabat alat tulis pun sama. Kamu rujuk tugasan 4 kamu. 10 minit dah berlalu ni. Okey. Kamu rujuk tugasan 4 kamu bekalan alat pejabat alat tulis. Okey. Dan sewa premis ini rate dia antara 1,000 hingga 3,000. Pilihlah salah satu. Dan belanja utility ni antara 300 hingga 500. Belanja utility ni dia termasuk air, elektrik, telefon. Itulah dia rangkum semua dengan nama belanja utility. Okay guys, cikgu rasa ni pun dah termakan masa guru lain. So cikgu rasa sampai sini saja untuk penerangan tugasan 7. Kalau kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu lah. Tanya secara personal. Okay guys, so tak ada sebarang pertanyaan cikgu bagi hari ni sebab dah lambat. So kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sampai sini sajalah. Siapa guru mata pelajaran kamu lepas ni guys? Cikgu Cikgu Susan. Susan.